ada yang bertanya pula. 6 tahun tu kalau tolak cuti, tolak itu, tolak adalah calculation ni kan, ada yang mengatakan tahun ni juga Datuk Najib akan bebas. Kalau betul kata 6 tahun tu. Kalau ikut apa Channel News Asia, dia kata pengampunan dikurangkan daripada 12 kepada 6 tahun. Dia biasanya kalau 6 tahun seseorang tu dipenjarakan, kalau dia berkelakuan baik dan sebagainya, maka sekurang-kurangnya dia kena lalui 2/3 ataupun 60% lebih kurang daripada tempoh hukuman dia. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Tahun 60%. Lebih kurang gitulah. Datuk Seri Najib masuk penjara 23 Ogos 2022. So 23 Ogos 23, 24, 25 9, 10, 11, 12, 1 2024. 2024 tolak yang dia dah masuk. Yalah. Dia kira daripada tarikh 23 Ogos. Lebih kurang 2/3 daripada 6 tahun. 2/3 maknanya 4 tahun dah. Lebih kurang 4 tahun. Betul tak? 4 tahun. So Tolak 3, 24, 25, 26. Sebelum pilihan raya keluar. itu tak tolak cuti tu. Tapi kalau sebelum pilihan raya keluar, Datuk Seri Najib tidak boleh bertanding. Sebab selepas tamat tempoh dia hukuman dia ada 5 tahun gap dia tidak boleh bertanding pilihan raya. Jadi the only way Datuk Seri Najib boleh bertanding dalam pilihan raya akan datang ialah sekiranya beliau mendapat pengampunan daripada Kebawah-Duli Tuanku yang baru. Pengampunan penuh. So kalau dapat pengampunan separuh, Kalau dapat, dia ada banyak jenis pengampunan. Yang sekarang ni pun Sultan yang di-Pertuan Agong lama pun bagi pengampunan. Dia ada banyak jenis pengampunan. Pertama dipanggil full pardon. Full pardon ni macam Datuk Seri Anwar dapat. Dia dapat pengampunan penuh. Tak ada rekod jenayah apa semua sekali, dia dapat pengampunan penuh. Gaji yang Datuk Seri Najib sepanjang tempoh dia masuk dalam ni, kalau dia ada gaji, kerajaan bayar gaji tu. Datuk Seri Anwar pun dapat balik. Itu pertama, itu pengampunan penuh. Yang kedua, dia dapat pengampunan. Dia dapat pengampunan maknanya dia dibebaskan, tapi dia ada grace period lah, 5 tahun tak boleh bertanding macam biasa, macam orang menjalani hukuman. Itu pengampunan. Satu lagi pengampunan yang dia dapat ialah pengurangan penjara. Pengurangan penjara. Pengurangan penjara ni macam yang Channel News Asia cakap lah, daripada 12 boleh jadi 6. Pengurangan hukuman. Ataupun daripada denda dia 210 mungkin boleh jadi tinggal 50. Mungkin kita tak tahu sebab belum ada pengumuman rasmi. Kemudian ada juga melegakan. Yang melegakan. Melegakan tu pengurangan lah. Ataupun boleh juga dibuat keputusan untuk daripada dia ditahan di penjara, dia ditahan di rumah contohnya. Ataupun dia ada radius dia. Dia ditahan di satu rumah yang digazetkan oleh kerajaan. Kemudian dia ada radius, dia tak boleh keluar daripada kawasan katalah 5 km ke 10 km ke. Saya rasa kalau Datuk Seri Najib dapatlah tahanan di rumah, tak boleh keluar radius 10 km pun, kurang-kurangnya kita ni pun terubat hati. Kita tak boleh tengok. Saya duduk dalam penjara 2 tahun 2 bulan. Kali kedua lah, kali pertama 2 bulan. Saya pun pernah kena lock up 11 kali. Yelah kita biasa susah.
pun berana duduk dalam penjara. Datuk Seri Anwar pun pernah juga susah, pernah juga kena penjara bertahun-tahun. Dia pun cukup faham. Jadi kita tahu macam mana Datuk Seri Najib rasa. Lebih lagi dia ni lahir-lahir anak Perdana Menteri. Sudah pastilah it's not easy for him. Kita duk harap supaya yalah, kita tak tahu apa keputusan sebenar kita duk harap ketika membuat keputusan tu keputusan dah dibuat cuma belum diumumkan. Betul. Kita harap Baginda Tuanku memikirkanlah tentang keadaan Datuk Seri Najib. Tu maksudnya tu full pardon sahaja yang boleh bertanding terus lah. Selain daripada tu tak boleh Tak boleh. Maksudnya macam kalau kata tuanku Hanya full pardon boleh bertanding terus. Macam Datuk Seri Anwar, dia dapat full pardon, dia boleh bertanding di Parlimen Port Dickson. So maksudnya kalau kata tuanku tambah satu clause untuk ni pun tak boleh lah. Macam mana? Maksudnya kalau kata tuanku kata okey dia bagi half pardon macam ni, tapi dia tambah clause yang dia boleh bertanding ke macam mana? Tuanku yang mana? Yang lama. Kalau dia dah buat keputusan tu sebelum hari semalam, boleh. Tapi sekarang dia dah jadi Sultan Pahang saja. Boleh. Dia tak boleh ubah sebarang keputusan yang telah pun dibuat. Dan kena ingat, bila Datuk Seri Najib dah masuk petition tu telah didengar, dia ada grace period, tempoh masa tertentu Untuk next. bagi membolehkan dia submit another pardon, another petition request for pardon. Dia bukan boleh tiap-tiap bulan kau hantar petition ni, tak boleh. Tetapi ke bawah duli tuanku mempunyai kuasa penuh. Bila-bila masa baginda boleh memberikan pengampunan. Kalau katalah Datuk Seri, kalau ikut prosedur memang tak boleh. Sebab dah didengar 29 hari bulan 1, dia kena ada certain period. Kau tak silap saya Setahun. 3 tahun, kau tak silap saya 3 tahun. Dia ada grace period untuk membolehkan dia submit lagi sekali. Tetapi kalau tuanku nak bebaskan dia, tuanku boleh suruh dia isi petition, tuanku boleh arahkan urus dia untuk angkat benda tu di dalam Royal Pardon. Ataupun semasa hari keputeraan boleh. Dia macam inilah. Saya cakapkan tadi kan, ini budi bicara ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kalau kes tu melibatkan negeri Johor, maka Sultan Johor. Kalau negeri Kelantan, di bawah kuasa Sultan Kelantan. Tapi kalau benda tu berlaku di Mahkamah Federal, di Mahkamah Wilayah Persekutuan, ianya di bawah ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Okey. Begitu, soalan seterusnya berkenaan dengan Kongres Ekonomi Bumiputera yang akan berlangsung bulan depan itu Okey. akan disertai juga oleh Menteri Bukan Melayu atas arahan Perdana Menteri. Rakyat mahukan penjelasan berkenaan ini. Kita kena faham bahawa majoriti rakyat negara ni ialah Bumiputera. Dan kita juga kena faham bahawa menteri-menteri di dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, walaupun dia berbilang kaum, they have to serve all races. Maknanya mereka perlu bak kata orang tu, mereka perlu berkhidmat untuk semua bangsa. Dan agenda ekonomi Bumiputera tu bukan tanggungjawab orang Melayu saja, bukan tanggungjawab menteri Melayu saja. Menteri Bukan Melayu juga harus memastikan kalau negara dah putuskan satu agenda ekonomi untuk memperkasakan Bumiputera, mereka yang bukan Bumiputera, menteri-menteri bukan Bumiputera pun wajib untuk menjayakan agenda ekonomi negara untuk orang Bumiputera ni.
So itu antara sebab kenapa Datuk Seri Anwar minta supaya menteri-menteri bukan Melayu ini juga turut serta dalam Kongres Ekonomi Bumiputera, supaya mereka juga lebih faham apa masalah kaum Bumiputera, kan? Apa kekangan, red tapes dan sebagainya, supaya kita dapat lancarkan lagi. Dan agenda ekonomi Bumiputera ni bukan hanya bak kata orang tu satu agenda ekonomi yang resis, agenda ekonomi yang hanya untuk menentukan nasib orang Melayu. Kita kena faham bahawa orang Melayu adalah, Bumiputera adalah 70% rakyat Malaysia. Kalau 70% rakyat Malaysia ini merana, merempat, tidak dijaga dengan baik, maka ianya akhirnya akan memberi kesan seperti mana di Indonesia kaum pribumi merasa merah mata terhadap kaum bukan pribumi. Dan ini akan menimbulkan ketidakamanan, akan menimbulkan keresahan kaum. Akhirnya berlaku seperti mana reformasi Indonesia. Tahun 2008 ada rumah dibakar dan sebagainya. Kita tak nak benda tu berlaku. So agenda untuk pastikan nasib pribumi ini dibela, mereka tidak merempat di bumi mereka sendiri ni, adalah agenda semua kaum, semua menteri, bukan hanya menteri-menteri Melayu.